أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، وبالخير يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, rezekikan kita untuk mendapat ilmu pada pagi yang mulia ini. Marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan tasbih kifah, dengan surah Al-Fatihah, dan marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sahabat baginda, keluarga baginda amnya, dan kaum muslimin muslimat yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, ya, mereka yang telah pergi meninggalkan kita termasuk dalam golongan orang yang beriman dan ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, saya nak minta maaf hari ini saya kurang sihat, ya, batuk sesama, kan. Okey, pertama sekali saya minta maaf kalau terbatuk ke, kan, semua ke, minta maaf. Dan insya-Allah hari ini saya akan kongsikan tajuk yang lebih menarik, ya, tajuk yang lebih menarik, yakni tentang rezeki, petua untuk kita menjemput rezeki. Apa petuanya, insya-Allah. Ya, pertama sekali, tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para jemaah sekalian, ya, bertemu kita dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Nabi kata dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, ya, barang siapa yang berdoa dalam taman-taman syurga Allah SWT ni, maka Allah akan kabulkan segala permintaan dia, ya. Bila sambil kita mendengar tazkirah nanti, sambil saya kongsikan ilmu nanti, jika ada hajat ataupun doa nak mohon daripada Allah, boleh niat dalam hati ataupun tanda tangan sambil dengar kuliah ni, doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada pagi barakah yang mulia ini, ya, Allah SWT angkat doa kita, Allah akan kabulkan segala permintaan kita, insya-Allah, ya. Tak lupa doakan saya sihat, ya, doakan saya sihat, ya. Insya-Allah kita akan kongsi lagi ilmu, kan, pada setiap minggu, kan, pada kuliah kita, insya-Allah. Doakan saya sihat, ya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, alhamdulillah, ya, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pelbagai nikmat, dan kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, yang mana tidak terhitung buat kita. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang direzekikan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dengar kuliah pada pagi yang mulia ini. Kitalah di antaranya. Ya, kitalah di antaranya yang Allah SWT pilih untuk dengar kuliah, untuk dapatkan ilmu pada pagi yang mulia ini. Itu rezeki kita. Tapi ada orang yang Allah tak rezekikan dia dapat ilmu macam kita. Ya, ada orang yang Allah SWT kurniakan kesihatan tu, badan yang baik pada dia. Ada orang yang Allah rezekikan dengan benda lain. Jadinya tuan-puan yang mati oleh Allah SWT, rezeki yang Allah kurniakan pada kita ni semuanya sama, tetapi pada tempat-tempat yang berbeza, Ada orang direzekikan dengan keluarga yang bahagia, ada orang direzekikan dengan anak-anak yang soleh dan soleha, ada orang direzekikan dengan suami isteri yang soleh dan soleha. Maka semua itu adalah rezeki yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Rezeki itu, tuan-puan, bukan sahaja duit, bukan sahaja wang. Kebanyakan yang jumpa dengan saya mengatakan rezeki itu kebanyakannya wang. Tidak, rezeki itu bukan sahaja wang ringgit, malah rezeki itu berbagai lagi
kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dan lain-lain yang Allah kurniakan kepada kita. Itu juga disebut sebagai rezeki. InsyaAllah hari ini kita akan kongsikan, ya, saya akan kongsikan petua-petua untuk kita menjemput rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Ya, para jemaah sekalian, ya, selamat pagi saya ucapkan, ya. Selamat pagi saya ucapkan. Maaf kalau suara hari ni tak sesedap selalu, sakit tekak, batuk. Ya, doakan saya cepat sembuh, ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi setiap minggu kan, insyaAllah. Tuan-puan, sahabat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat baginda yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari kiamat, insya-Allah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 212, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ma maknaha? Mafhumnya di sini bermaksud, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki dan tidak terkira, dengan tidak terkira. Maksud kat sini tuan-puan, ya, Allah SWT memberikan rezeki kepada kita dengan tidak terkira. Maksud kalau kita fikirkan di sini, pernah tak kita doa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, rezeki kalau aku dengan umur yang panjang, tapi Allah masih hidupkan kita pada hari ini. Pernah tak kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, sihatkanlah aku pada hari ini. Ya, pernah tak kita doa macam tu? Kadang-kadang kita tak doa, tapi Allah sihatkan tu badan kita. Itu salah satu rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Kadang-kadang pernah tak tuan-puan kita doa pada Allah, ya Allah, kurniakanlah pada aku pasangan yang baik. Kadang-kadang kita tak pernah doa, tapi Allah kurniakan juga kepada kita. Itu juga dipanggil sebagai rezeki. Jadi pelbagai rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, ucapkanlah alhamdulillah. Ya, ucapkan alhamdulillah, tanda kesyukuran kita kehadrat ilahi, tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya-Allah, alhamdulillah. Ya, tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah kurniakan kepada kita ni sangat-sangat luas. Ya, bukan sahaja daripada sumber kewangan, malah daripada segi kesihatan itu juga rezeki. Ya, malah daripada segi pasangan yang baik itu juga rezeki. Malah daripada segi anak-anak yang baik itu juga rezeki. Malah daripada keluarga yang bahagia, ya, keluarga yang harmoni dan sebagainya, itu juga adalah rezeki. Ya, contohnya kita berniaga, perniagaan kita maju, itu juga rezeki. Maksud kat sini tuan-puan, rezeki ini bukan meliputi sumber kewangan semata-mata, malah rezeki ini juga datang daripada pelbagai bentuk yang Allah kurniakan kepada kita, daripada segi kesenangan, ya, ketenangan hati dan sebagainya. Itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pagi ni kita akan kongsi, ya, cara-cara untuk kita meraih rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya-Allah saya akan mengemukakan sebahagian daripada cara-cara untuk kita meraih rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara yang pertama, ya, boleh take note sikit macam mana kita nak meraih rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak menjemput rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana kita nak bagaimana kita nak untuk kita memurahkan rezeki kita. Maksudnya macam mana kita nak menjemput rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, ada yang tanya, Ustazah, macam mana saya nak rezeki saya sentiasa dimurahkan, kan? Ustazah, macam mana saya nak Allah murahkan lagi rezeki saya? Ini adalah petua-petua yang saya akan kongsikan pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Yang pertama sekali tuan-puan, solat subuh berjemaah. Ya, itu yang pertama, solat subuh berjemaah. Kerana apa? Kerana banyak kelebihan yang Nabi ajarkan kepada kita, yang banyak sangat kelebihan yang Nabi sebutkan kepada kita. Ya, solat subuh berjemaah akan memurahkan rezeki kita. Ya, dengan kelebihan kita melaksanakan solat subuh berjemaah, inilah yang dilakukan oleh ramai salafus soleh. Ya, yang pertama sekali adalah solat subuh secara berjemaah. Solat subuh secara berjemaah ini ataupun solat subuh ataupun solat jemaah yang lain, ya. Sebab apa tuan-puan, bila kita solat jemaah ni, ya, bukan apa Nabi kata bila kita solat jemaah ni tuan-puan, ya, dia akan mengikatkan silaturahim di antara kita. Sebagai contoh, ya, ibu bapa dengan anak-anak,
Ya, sebagai contoh suami dan isteri, sebagai contoh ibu bapa, sebagai contoh kawan-kawan dekat pejabat, sebagai contoh lagi kalau kita solat dekat RNR ke kan, kan balik raya bila kita balik RNR, kita solat subuh ke, kita solat 5 waktu ke, bila kita solat jemaah secara tak langsung dekat situ dan mengeratkan hubungan silaturahim antara kita. Allah akan eratkan lagi hubungan tu. Sebagai contoh tuan-puan, bila suami isteri dalam keadaan yang dingin, Nabi ajarkan apa kepada kita? Solat subuh secara berjemaah ataupun solat secara berjemaah. Solat 5 waktu kan, tapi banyakkan secara berjemaah, bersama-sama. Sebab apa? Bila kita melakukan suatu perkara itu secara bersama-sama, maka dekat sini Allah akan eratkan lagi hubungan tu. Allah akan tautkan lagi kasih sayang dalam hubungan tu. Allah akan eratkan lagi hubungan tu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keharmonian. Kadang-kadang kita tengok perkara ni kecil tuan-puan, tapi sebenarnya dia membawa satu impak yang sangat besar dalam rumah tangga, dalam hubungan silaturahim dan sebagainya. Itu yang pertama. Itu cara meraih rezeki yang pertama. Kemudian yang kedua, melazimi membaca surah Al-Waqi'ah. Lazimkan ataupun sentiasa membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a suratul Waqi'ah kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada." Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Maksud Nabi di sini, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, nescaya dia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Riwayat Al-Baihaqi. Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa yang sentiasa ataupun sering membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan timpa, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi kefakiran kepadanya. Maksud kat sini tuan-puan, siapa yang baca surah Al-Waqi'ah ini pada setiap malam, maka Allah akan kayakan dia. Maka dia tidak akan fakir, maka dia tidak akan miskin. Allahu Akbar. Kalau kat sini, kalau siapa yang nak kaya, maka bacalah surah Al-Waqi'ah setiap malam. Senang je kan rahsia dia. Baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, insya-Allah dia akan kaya. Bukan sahaja kaya daripada segi kewangan, malah kaya daripada segi budi bahasa, malah kaya pada segi ilmu, malah kaya pada segi banyak sangat, pelbagai sangat rezeki dan bidang yang Allah akan kurniakan kepada kita. Itu juga adalah rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga saya nak kongsikan pada hari ini, perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak memperoleh rezeki, bagaimana kita nak meraih rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara melazimi ataupun memperbanyakkan ataupun membasahkan bibir kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan zikir. Zikir apa tuan-puan? Yang insya-Allah pagi ni saya nak kongsikan. Zikirnya yang berbunyi Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Apa maksud Ya Razzaq ni tuan-puan? Boleh take note sikit boleh take note sikit. Ramai yang mesej saya. Ramai yang mesej yang bertanya, Ustazah boleh tak Ustazah kongsikan tentang petua untuk kita meraih rezeki. Petua-petua untuk kita menjemput rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai. Jadi tajuk ni yang saya akan bawakan pada pagi yang mulia ini. Ini adalah melazimi atau membasahkan bibir kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan zikirnya Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, yang bermaksud Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Tuan-puan yang masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi yang mulia ini, tak semua orang yang Allah kurniakan kepada dia rezeki untuk dapat ilmu pada pagi ni tuan-puan. Tapi Allah pilih kita, antara berjuta, berbilion orang dalam dunia ni, Allah pilih di antara kita untuk dapatkan ilmu pada pagi ni. Allah pilih kita tuan-puan. Maksud dekat sini, bila Allah pilih kita tu bermaksud Allah nak bagi kebaikan kepada kita. Bila Allah pilih kita dapatkan ilmu, bermakna ada sesuatu yang Allah nak kongsikan kepada kita.
Ya, mana ada sesuatu yang Allah nak kongsikan pada kita. Ya, okey. Tuan-puan, bila selesainya solat subuh, bila selesainya solat 5 waktu, perbanyakkan zikir dengan zikir Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, Ya Allah ya Tuhan kami ya. Bila kita banyakkan zikir dengan Ya Razzaq ni tuan-puan, insya-Allah Allah akan permurahkan lagi rezeki kita. Allah akan luaskan lagi rezeki kita ya. Allah akan kurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka ya, insya-Allah. Sebab itu tuan-puan, bila kita amalkan Ya Razzaq ni, lagi lepas subuh kan, lepas subuh orang lain semua sedang tidur, tapi kita sujud ya, tapi kita masih lagi berzikir dan masih lagi mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Maka insya-Allah lepas kita berzikir dan kita mendatangkan mohon keampunan dan mohon rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan kabulkan segala permintaan kita ya, insya-Allah. Ya, lepas kita berzikir dengan Ya Razzaq, maka tadah tangan, ya doa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Ampunilah segala dosa kaum muslimin muslimat dalam dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, luaskanlah rezekiku, ya Allah. Luaskanlah rezeki kami, ya Allah. Luaskanlah rezeki kami, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan kesihatan tubuh badan yang baik, ya Allah. Rezekikanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Rezekikanlah kami dengan anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Rezekikanlah kami dengan pasangan suami isteri yang soleh dan soleha, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh lagi, sambung lagi. Sambung lagi rezekikan dengan apa? Apa yang kita nak doa lagi dengan Allah. Ya, sebab apa tuan-puan? Doa kita ni sebenarnya Allah pegang. Doa kita ni sebenarnya Allah pegang tuan-puan. Dan Allah akan tunaikan satu persatu permintaan kita. Ya, Allah akan tunaikan permintaan kita. Allah akan tunaikan hajat kita. Allah akan tunaikan doa kita pada waktu yang tepat, pada hari yang tepat dan pada saat yang tepat. Ya, kadang-kadang ada yang tanya, Ustazah, kenapa Allah tak kabulkan doa saya? Sedangkan setiap hari saya doakan setiap hari saya doa pada Allah, tapi Allah tak kabulkan doa saya. Ya, saya jawab apa tuan-puan? Sebenarnya ya puannya, Allah kurniakan, Allah kabulkan doa kita pada waktu yang tepat. Mungkin bukan waktu yang tepat untuk Allah nak kabulkan. Jadi sentiasa berdoa, teruskan berdoa. Jangan berputus asa dengan doa kita. Sebab apa tuan-puan? Allah sentiasa mendengar rintihan dan doa daripada hamba-hambanya. Ya, alhamdulillah. Ya tuan-puan, bila kita ada doa ataupun hajat kepada Allah, mintakan selalu. Ya, minta selalu kepada Allah hajat kita tu sentiasa dan jangan berputus asa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat tuan-puan, melazimi istighfar dengan sebanyak-banyaknya. Ya, melazimi istighfar dengan sebanyak-banyaknya. Perbanyakkan istighfar ya, perbanyakkan istighfar, basahkan lidah kita, mulut kita dengan sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, melazimi istighfar sebanyak-banyaknya tuan-puan. Ya, sebab apa tuan-puan? Bila kita banyak istighfar, sebagai contoh kan, kenapa Allah SWT tak kabulkan lagi permintaan kita? Sebab apa? Sebab terlalu banyak dosa kita yang belum lagi Allah ampunkan. Ya, sebab itu bila kita nak Allah ampunkan doa kita, bila Allah nak ampunkan dosa kita, bila kita nak Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala permintaan kita, maka perbanyakkan istighfar. Bila kita perbanyakkan istighfar tuan-puan, ya, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa kita juga Allah Subhanahu Wa Taala akan cepat kabulkan. Sebab itulah tuan-puan, kenapa Allah lambat kabulkan permintaan kita. Allah lambat kabulkan segala hajat-hajat kita. Sebab apa? Sebab banyak dosa kita yang belum lagi Allah ampunkan. Banyak dosa kita yang belum lagi Allah hapuskan. Jadi perbanyakkan istighfar. Ya, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan ya tuan puan, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Taala akan kabulkan segala permintaan kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala akan hapuskan segala dosa-dosa kecil kita, segala dosa-dosa besar kita, dan Allah akan angkat doa kita pada pagi yang mulia ini, dan Allah akan mustajabkan permintaan kita. Ya, kadang-kadang kita tengok tuan-puan, istighfar ni perkara yang kecil je, biasa je istighfar ni, tapi sebenarnya istighfar ni membawa impak yang sangat besar kepada kehidupan kita. Ya tuan-puan, bila contoh kita nak pergi kerja ke, yang sambil-sambil dengan tazkirah, sambil-sambil dengan ceramah pagi saya pada pagi ni, yang sambil-sambil dengan ceramah ni, dalam hati boleh istighfar, boleh basahkan bibir kita, ya, dalam hati pun tak apa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil-sambil kita istighfar, renungkan apa dosa yang pernah kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita menitis ke air mata pun tak apa tuan-puan. Mudah-mudahan air mata yang kita titiskan pada pagi yang mulia ini ya akan menghapuskan ya api neraka dekat akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan air mata yang kita titikkan pada pagi yang mulia ini Allah SWT akan hapuskan, ya, akan hapuskan segala dosa-dosa kita, dan Allah akan lenyapkan, Allah akan hapuskan api neraka di dalam neraka nanti. Ya, tuan-puan mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kalau suara saya hari ni tak sesedap selalu, ya, sakit tekap. Kemudian tuan-puan, yang kelima adalah melazimi doa dan taubat, terutamanya ketika kita senang. Sering ataupun lazimkan ataupun sentiasa berdoa dan sentiasa mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sentiasa mohon doa dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok tuan-puan, ya, iman manusia ni dia turun naik. Dia macam ombak, turun naik, ya. Tapi iman para malaikat sentiasa mendatar. Tapi iman para nabi sentiasa meningkat. Ya, iman para nabi sentiasa meningkat. Iman kita ni tuan-puan sentiasa turun naik, sentiasa turun dan naik. Ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang naik, kadang-kadang turun, ya. Sebab itu tuan-puan, kadang-kadang ada di antara kita yang bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesedihan, ya, dengan kesengsaraan, ya, time tu lah banyak kita nak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, time tu lah baru kita nak jumpa dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan macam tu, ya. Kalau boleh sentiasa, ya, di waktu kita dalam keadaan kita kesenangan ataupun dalam waktu kita kegembiraan dan sebagainya, lazimkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi kata apa? Sesiapa yang suka Allah mustajabkan doa dia, ya, mustajabkan doa dia, permohonannya ketika dalam kesukaran dan ketika dalam kepayahan, maka hendaklah dia perbanyakkan doa pada waktu senang. Ini bukan saya kata, tapi Nabi yang kata. Yang Nabi kata apa tuan-puan? Siapa yang nak Allah kabulkan permintaan dia pada waktu yang sukar, pada waktu dia dalam kesukaran, pada waktu dia dalam kepayahan, maka banyakkan doa di dalam waktu ia kesenangan. Contohnya tuan-puan, contohnya sekarang Allah uji kita dengan kesenangan, Allah uji kita dalam kebahagiaan, ya, Allah uji kita senang je kan, senang je sekarang. Maka banyakkan berdoa. Jangan waktu susah baru kita nak berdoa, ya. Waktu senang pun perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan doa pada Allah dalam waktu yang senang, ya. Okey, antara doa yang saya nak kongsikan hari ini tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah, ya, doa untuk kita murah rezeki pada pagi yang mulia ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Ya, doa setiap hari, doa setiap kali lepas solat, ya, doa Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Apa maksudnya tuan-puan? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya ini adalah pemberian kami,
Ya, pemberian kami kepadamu, pemberian yang tidak akan habis. InsyaAllah tuan-puan, bila sentiasa kita doa dengan doa ini, insya-Allah lepas kita solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isyak, lepas solat, sentiasa kita berdoa dengan doa ini. Saya ulang sekali lagi, inna haza la rizquna man lahu min nafad. Insya-Allah tuan-puan, dengan doa ini Allah akan murahkan rezeki kita. Yang mana yang berniaga, Allah akan murahkan lagi rezeki perniagaannya. Yang mana yang nak Allah SWT kurniakan anak-anak yang soleh dan soleha, doakan dengan doa ini. Mana yang Allah SWT nak kurniakan dengan kebahagiaan, doakan dengan doa ini. Sebab apa tuan-puan? Doa ini bukan sahaja murah rezeki daripada segi kewangan, malah Allah SWT akan kurniakan kepadanya dengan rezeki yang berbagai cabang. Maksudnya tuan-puan, bila kita nak satu hajat kepada Allah SWT, nak murahkan lagi rezeki ke apa kan, doakan dengan doa ini. Ya, baca doa ini, insya-Allah. Sentiasa baca dengan doa ini, insya-Allah Allah akan murahkan lagi rezeki kita. Ya, ingat ya tuan-puan, rezeki bukan sahaja dengan kewangan, malah rezeki daripada segi berbagai cabang yang Allah kurniakan kepada kita. Okey, kemudian saya teruskan lagi dengan melazimi qiyamul lail. Ya, melazimi qiyamul lail. Kadang-kadang ya tuan-puan, kita dah lepas fasa bulan Ramadan. Kadang-kadang ya, bila dah melazimi fasa bulan Ramadan ni, bila qiyamul lail ni dah, orang kata apa, dah kurang kan, dah kurang. Tapi ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, melazimi qiyamul lail, sebagaimana Nabi kata apa, hendaklah kamu melaksanakan qiyamul lail kerana ia merupakan perjalanan orang-orang yang soleh sebelummu, dan sesungguhnya qiyamul lail akan mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencegah daripada dosa serta menghapuskan kesalahan dan menjauhkan daripada pelbagai penyakit. Allahu Akbar. Ya tuan-puan, banyak sangat kelebihan yang Nabi kongsikan kepada kita ya. Barang siapa yang melazimi qiyamul lail, barang siapa yang sentiasa melakukan qiyamul lail, ya, solat tahajud ya, di malam hari ya, Nabi kata apa? Allah SWT akan dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa. Maka Allah akan murahkan lagi rezeki kita, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu Wa akan menjauhkan kita dari pelbagai penyakit. Ya, sebab itu kehebatan qiyamul lail di sini tuan-puan. Ya, Allah SWT akan murahkan lagi rezeki kita. Ya, insya-Allah. Ya, perbanyakkan qiyamul lail, melazimi qiyamul lail. Kemudian tuan-puan, melazimi sedekah. Perbanyakkan sedekah. Ya, sangat-sangat hebat kan? Melazimi sedekah. Sekarang kita ni pada waktu subuh. Ya, sekarang kita ni pada waktu subuh, bertepatan dengan hadis daripada Nabi Muhammad bertepatan dengan sebuah hadis yang menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa mengutuskan malaikat yang berdoakan kepada pemberi sedekah pada setiap pagi dan pada setiap malam. Doanya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Maksudnya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada pemberi rezekah gantian. Berkata yang lain, ya Allah, datangkanlah kepadanya yang kedekut kehilangan. Ya, hadis riwayat Bukhari. Maksud di sini apa tuan-puan? Hadis ini menyebutkan kepada kita, ya, barang siapa yang sedekah kepada orang lain, barang siapa yang memberi pemberian ataupun sedekah kepada orang lain, maka dekat sini tuan-puan, maka dekat sini Allah SWT akan datangkan rezeki yang lain kepadanya. Maksudnya kat sini bila kita sedekah, Allah SWT akan kurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Maksudnya macam tu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa akan hilangkan sifat kedekut yang ada pada dia. Maksudnya kat sini tuan-puan, bila kita sedekah, Allah akan gantikan sedekah kita tu dengan gantian yang lebih baik. Kemudian bila kita sedekah, Allah SWT akan hapuskan sifat kedekut dalam diri kita. Jadi sekarang tuan-puan, kita ni pada waktu subuh, ya, kita ni pada waktu subuh. Jadi macam mana Nabi ajarkan kepada kita, perbanyakkan sedekah subuh. Perbanyakkan sedekah subuh. Sebab apa tuan-puan? Sedekah subuh ni tuan-puan, banyak sangat kelebihan dia. Ya, banyak sangat kelebihan dia. Di mana bila kita sedekah pada waktu subuh ni tuan-puan, sebagai contoh kan,
Kita tak pergi surau, kita tak pergi masjid kan. Sebagai contoh dekat rumah, kita sediakan satu tabung, di mana kita sediakan satu tabung. Kemudian kita tulis kat itu sedekah subuh. Khas untuk sedekah subuh. Pagi-pagi lepas solat subuh, masukkan duit kan kat dalam tabung tu, niat dalam hati, ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan aku sedekah subuh pada pagi ni ya Allah, kau gunakan aku dengan kesihatan tubuh badan yang baik. Mudah-mudahan Allah gunakan kita dengan kesihatan tubuh badan yang baik. Kemudian tuan-puan, bila kita sedekah subuh lagi, kita niat lagi, kita nak apa? Hajat apa lagi kita minta dengan Allah? Sambil-sambil kita sedekah subuh kita tu, kita niatkan apa yang kita nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan aku sedekah subuh ni ya Allah, kau gunakan aku pasangan yang suami isteri yang soleh dan soleha. Kemudian tuan-puan, bila kita sedekah subuh lagi, bila kita dah hajat, ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan ya Allah, ya, mudah-mudahan perniagaan aku pada pagi ni ya Allah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan meeting aku pada pagi ni berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang aku lakukan pada pagi ni berjalan dengan lancar. Ya, setiap yang kita sedekah pada waktu subuh itu, tuan-puan, niatkan, doakan, ya, niatkan dalam hati hajat apa yang kita nak minta dengan Allah tu, sambil-sambil sedekah, sambil-sambil tu kita mohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita tengok dekat sini tuan-puan, ya, dekat surah An-Nur ni, dekat bawah ni ada bank, ada nombor akaun kan, ada nombor akaun, sambil-sambil dengan tazkirah kan. Nak nak sedekah subuh kan, nak sedekah subuh boleh hulurkan, atau boleh sedekah dekat surau, dekat masjid. Walaupun kita tak pergi surau, tak pergi masjid, boleh sedekahkan. Ada nombor akaun kat bawah ni, boleh sedekahkan RM1 ke RM2 ke. Sebab apa tuan-puan? Duit-duit yang kita sedekahkan ini akan dimanfaatkan dengan pelbagai perkara-perkara kebaikan, dengan pelbagai perkara-perkara kebajikan. Ya, mudah-mudahan tuan-puan, sedekah subuh yang kita lazimkan setiap hari, sedekah yang kita lakukan pada setiap hari ni tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan, saham yang baik kepada kita di akhirat nanti. Sebab apa tuan-puan? Bila kita dah mati nanti, bila kita dah meninggal nanti kan tuan-puan, ya, antaranya sedekah jariah, ya, sedekah jariah ni yang akan kita bawa. Mudah-mudahan dengan sedekah yang sentiasa kita hulurkan, ya, dekat surau, ya, dekat masjid, ya, dia akan lakukan sedekah-sedekah ni akan sedekah-sedekah ni yang akan membawa saham kita, yang akan meningkatkan saham kita dekat akhirat nanti. Sebab apa? Contoh kan tuan-puan, bila kita sedekah dekat surau, dekat masjid, ya, dekat anak-anak yatim ke, dekat rumah orang tua ke kan, kan, dekat pada siapa sahaja kita sedekah, mudah-mudahan sedekah tu tuan-puan, dia akan tingkatkan lagi saham kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan hapuskan lagi dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah SWT akan kabulkan segala permintaan kita dengan berkat sedekah kita, ya, dengan berkat sedekah kita. Ya, contoh tuan-puan, kalau kita dengar ada orang nak bina masjid kan, ada orang nak bina surau kan, ada orang nak nak contohlah kan, kalau surau kan ada mungkin ada nak baiki apa-apa kan, tapi kita hulurkan bantuan kita hulurkan sedekah kita. Katakan duit yang kita sedekahkan itu dimanfaatkan, digunakan sampai hari kiamat, sampai di akhirat nanti tuan-puan, pahala kita ni akan sentiasa berterusan. Sebab apa tuan-puan? Pahala kita, sedekah kita tu digunakan untuk pembinaan masjid, untuk pembinaan surau, untuk ceramah, untuk tazkirah dan sebagainya, ya. Jadi benda itu akan secara berterusan. Bila orang lain dapat manfaat, kita dapat manfaat secara tak langsung, kita juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi saya nak kongsikan dekat sini, perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan sedekah kepada orang-orang susah ke, ya, kepada siapa sahaja, ya, melazimi sedekah subuh, ya, melazimi qiyamul lail, melazimi istighfar, melazimi doa dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melazimi baca surah Al-Waqiah dan sebagainya. Dan akhir sekali tuan-puan, saya nak kongsikan menyambung silaturahim. Sekarang kita dalam fasa hari raya,
Ya, sekarang kita ni dalam fasa hari raya. Ya, bagaimana Nabi ajarkan kepada kita, tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarahu an yubsata lahu rizquhu aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, sesiapa yang mahu Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki kepadanya dan panjangkan lagi usianya, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Senang je kan? Senang je Nabi ajarkan kepada kita. Bila kita sambungkan silaturahim, tuan-puan, bila kita eratkan lagi silaturahim, yang dekat kita eratkan, yang jauh kita dekatkan, ya. InsyaAllah tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan lagi rezeki kepada kita. Allah akan murahkan lagi rezeki kita. Allah akan panjangkan usia kita, ya. Maka dekat sini Allah akan kabulkan segala hajat dan permintaan kita, insya-Allah, ya. Insya-Allah tuan-puan mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis tadi adalah hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-2067. Hadis yang kata hadis ni yang sangat masyhur lah. Kalau kita dengar tentang rezeki ni, hadis yang sangat masyhur, ya. Kata apa? Menyambung silaturahim antara kita. Kita sedang fasa hari raya kan, perbanyakkan menziarahi jiran tetangga, ya, sanak saudara kan. Hari tu tajuk saya yang lepas saya dah huraikan tentang adab-adab berhari raya, ya. Adab-adab berhari raya kan. Perbanyakkan silaturahim, ya. InsyaAllah bila kita banyakkan silaturahim, Allah sayang pada kita, ya. Allah akan panjangkan usia kita, Allah akan murahkan lagi rezeki kita. Kadang-kadang kita tak nampak tuan-puan, kita tak nampak depan mata kita benda ni. Kita nampak benda ni sangat remeh. Oh, silaturahim je, tak ada apa pun kan. Tapi sebenarnya benda ni yang akan bawa impak yang sangat besar dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebab apa tuan-puan, bila kita mati nanti, siapa yang akan mandikan kita? Siapa yang akan berdoakan kita? Siapa yang akan tanamkan kita? Bila kita eratkan silaturahim, InsyaAllah kehidupan kita akan lebih bahagia, ya. Mudah-mudahan kehidupan kita akan lebih bahagia di dunia dan di akhirat, InsyaAllah, ya. Itu tuan-puan, ya, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, ya. Akhir sekali saya nak tinggalkan tuan-puan dengan satu doa, ya. Doa ni, ya, InsyaAllah tuan-puan, barang siapa yang sentiasa mengamalkan doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan murahkan lagi rezeki dia, ya. Kalau siapa nak Allah luaskan rezeki dia, siapa nak Allah murahkan lagi rezeki dia, ya. Ingat, ya, rezeki ni bukan sahaja bukan sahaja wang ringgit, malah rezeki ini dalam pelbagai cabang, dalam pelbagai perkara yang Allah akan kurniakan kepada kita, ya. Antara doanya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, ya. Sentiasa amalkan baca doa ini lepas kita solat. Lepas kita solat, sentiasa bacakan doa ini. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maksudnya apa ya tuan-puan? Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amalan yang diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin, ya. Perbanyakkan baca doa ini insya-Allah tuan-puan, ya. Ya, insya-Allah yang baik itu datang pada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri dan daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu, ya, dalam kuliah kita pada hari Khamis ni, insyaAllah, ya. Kita akan bertemu lagi pada minggu ini, pada hari Khamis ni, insyaAllah, dalam tajuk yang lebih menarik, insyaAllah, ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.